Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung topik siri kereaktifan logam. Minggu lalu ada buat sedikit sudah nota, sudah buat pengenalan sedikit tentang siri kereaktifan logam kan. Jadi hari ini kita sambung kepada eksperimen dia. Okay. So, siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Okey, betapa cepat dia bertindak balas dengan oksigen. So kita susun satu siri, okey, kita buat satu susunan berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Okey, logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Okey, so ini ialah siri yang sudah dihasilkan selepas saintis membuat eksperimen. So dia menunjukkan apabila menuruni senarai ini kereaktifan semakin berkurang. Maksudnya kereaktifan terhadap oksigen semakin berkurang. Bermaksud siapa yang duduk paling atas, kalium adalah bahan yang paling reaktif terhadap oksigen. Okey, maksudnya dia jumpa saja oksigen, dia akan bertindak balas. Okey, dia akan meletup. Okey. So ini saya sudah ajar cara menghafalkan. Kalau nak kahwin mesti ada zakat bla 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 bla. Okey, kita sambung kepada eksperimen dia. Eksperimen ini terdapat di muka surat 130. Boleh rujuk buku teks. Ini adalah susunan radas untuk menjalankan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen. Kita ada piring porselin, ada tabung uji. Okey, dalam tabung uji kita letak wool kaca, hablur kalium manganat 7. Lepas tu kita panaskan hablur, lepas tu kita panaskan logam. Okey, lepas tu kita akan tengok apa tindak balas dia. Nanti saya akan bagi tengok video. Okey, dalam eksperimen dalam buku teks ini kita gunakan 5 jenis logam: magnesium, aluminium, zinc, ferrum, plumbum. Kalau kita bandingkan dengan siri yang di sini, magnesium ada di sini, aluminium, zinc, ferrum, plumbum. Okay, kalau ikut secara teori, yang paling reaktif, yang paling cepat bertindak balas dengan oksigen sepatutnya ialah magnesium lah. Okay, so nanti kita akan tengok video. Jadi sebelum kita teruskan kepada video, kita tengok dulu apa fungsi hablur kalium manganat. Ini adalah soalan yang selalu ditanya kalau dalam exam. Dia bagi susunan radas, lepas tu dia tanya apakah fungsi hablur kalium manganat 7. Jawapan dia membekalkan oksigen untuk tindak balas. Kan ini kita mau mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen kan. Jadi kita mesti bekalkan oksigen supaya tindak balas boleh berlaku lah. Okay. So wool kaca, apa fungsi wool kaca? Untuk mengelakkan hablur kalium manganat 7 bercampur dengan serbuk logam. Itu sajalah, senang. Kita letak di sini supaya dia tidak bercampur. Okay. So kita sambung kepada tengok video sekejap. Okay, kita tengok eksperimen kereaktifan logam terhadap oksigen. Okay. First ini dia guna. Okay, ini adalah susunan radas dia lah. Okay. So ini dia guna logam kuprum dengan oksigen. So kuprum dengan oksigen, panaskan dulu kalium manganat 7 supaya dia menghasilkan oksigen. And then lepas panaskan kalium manganat 7, dia akan panaskan kuprum. Okay. So kamu tengok ada api sikit-sikit kan, dia akan membara. Okay. So next, dia panaskan logam plumbum dengan oksigen. Panaskan logam dulu, lepas tu baru panaskan kalium manganat 7. So kamu akan nampak dia membara dengan lebih cepatlah api dia. Di sebelah kanan tu logam tu membara dengan lebih cepat berbanding kuprum tadi. Okay. Lepas tu dia tukar pula kepada logam zinc dengan oksigen. So zinc ini dia lebih reaktif, dia duduk lebih atas dalam siri itu. So kamu tengok apa beza dia. Panaskan. So dia akan berapi. Maka dia akan menyala. Berbanding tadi kan dia akan menyala dengan lebih terang. Okey, lebih cepat dia akan menyala dan dia lebih terang lah. Kalau tadi itu dia ada bara sikit-sikit saja kamu nampak api-api dia, yang ini dia menyala. Okey. Ini adalah zinc.
Sambil kamu pergi tengok di susunan dia. Ini logam magnesium dengan oksigen. Oke, coba tengok apa beza dia. Sekarang pun sudah ada api kan? Ada api, lepas tu kamu tengok bila banyak oksigen apa akan berlaku. Dia akan menyala sangat terang. So, ini bermaksud dalam eksperimen ini, siapa yang menyala paling terang, dialah paling reaktif. Sebab itu kalau kamu tengok susunan nanti, magnesium jawapan dia menyala dengan amat cepat dan amat terang. So daripada video tadi, yang video eksperimen tu, kamu boleh jawablah soalan ini. Jadi siapa yang duduk paling atas dalam siri ini? Sebab ini bila turun kereaktifan semakin berkurang kan. Jadi bermaksud yang di atas ni dia menyala dengan lebih cepat dan lebih terang. Jadi kamu tengok bandingkan magnesium, aluminium, zinc, ferrum dan plumbum di sini. So siapa duduk paling atas antara 5 ni? Magnesium kan? So magnesium mestilah jawapan dia logam bernyala dengan amat cepat dan amat terang. So kalau aluminium kedudukan kedua kan? So sinilah logam bernyala dengan cepat dan terang. Seterusnya kamu fikir sendiri macam mana? Siapa duduk paling bawah? Dialah yang membara dengan malap sahaja. Next kita tengok apa yang berlaku bila kita panaskan yang macam eksperimen tadi. Lengkapkan persamaan perkataan bagi tindak balas setiap logam dengan oksigen. Senang saja, kasih gabung saja nama dia. Magnesium tambah oksigen. Jawapan dia magnesium oksida. Kalau aluminium tambah oksigen, maksudnya kamu panaskan aluminium dengan oksigen, dia akan jadi aluminium oksida. Maksudnya serbuk tadi tu, lepas kamu panaskan, lepas dia bertindak balas dengan oksigen, yang tinggal di dalam tabung uji itu ialah aluminium oksida. Seterusnya, saya bagi kamu fikir. Senang saja, tukar saja nama dia. So, nyatakan hubung kait antara kecergasan tindak balas dengan kereaktifan logam terhadap oksigen. Soalan ini ada dalam modul kamu. Jadi saya bincangkan supaya kamu boleh tulis jawapan lah. Nyatakan hubung kait antara kecergasan dengan kereaktifan logam. So, kalau kita berbalik kepada video tadi, siapa yang lebih cergas bermaksud dia lebih reaktif lah kan? Jadi, jawapan kita di sini semakin meningkat kecergasan tindak balas, semakin meningkat kereaktifan logam terhadap oksigen. So berdasarkan keputusan daripada aktiviti ini, lengkapkan urutan yang berikut untuk menunjukkan susunan logam mengikut kereaktifan yang semakin berkurang. Bermaksud dari paling reaktif susun menjadi kurang reaktif antara 5 ni. Sebelum ni saya sudah bagi jawapan sebenarnya. So siapa yang paling reaktif, kau susun dia di sini dan seterusnya. Saya mau tengok jawapan kamu lah, betul ke tidak. So untuk hari ini itu sajalah. Kita akan sambung topik seterusnya pada hari seterusnya lah. So siapkan soalan dalam modul yang ini sajalah yang saya terangkan ni. Thank you.